Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents via MY. Pada video kali ini saya ingin bawakan Anda sebuah pendedahan besar yang datang terus dari mahkamah, bukan sekadar gosip kedai kopi. Cerita ini penuh dengan kontroversi, penuh dengan persoalan. Dan paling penting, ia menyentuh nama besar yang pernah mengetuai negara, Datuk Seri Najib Razak. Kita bongkar sama-sama, kita ulas sama-sama sebab saya yakin Anda pun mau tahu sejauh mana cerita ini betul-betul membuka mata. Dalam prosiding terbaru di Mahkamah Tinggi, peguam yang mewakili SRC International Sendirian Berhad Lim Chi Wee melabelkan Najib sebagai seorang yang tidak jujur. Kata-katanya cukup pedas. Katanya, malangnya Najib seorang yang tidak jujur. Bayangkan, kenyataan ini bukan datang daripada musuh politik tetapi daripada hujah dalam kes saman bernilai 1,18 bilion US dollar terhadap Najib dan juga bekas CEO SRC Nik Faisal Arif Kamil. Menurut peguam itu lagi, Najib bukan sahaja tidak jujur, malah sering menuding jari kepada pihak lain apabila melibatkan skandal SRC. Mari kita imbas balik sedikit. Najib pernah mengaku percaya bahwa 42 juta ringgit daripada dana SRC dimasukkan ke dalam akaun pribadinya. Tetapi persoalan yang besar, kenapa beliau tidak maklumkan perkara itu kepada kabinet? Adakah kerana beliau sengaja tutup mulut ataupun sebab beliau cuba untuk mengelakkan tanggung jawab? Lim berhujah, Najib tidak boleh menjadikan SRC sebagai kambing hitam. Segala keputusan besar tentang pinjaman jangka pendek adalah di bawah kuasa Najib sendiri dan bukanlah syarikat itu. Maksudnya, kalau mahu salahkan, tidak boleh salahkan pegawai bawahan ataupun lembaga pengarah semata-mata. Dan apabila Najib memberi alasan yang beliau terlalu sibuk sebagai Perdana Menteri untuk mengambil tahu hal due diligence ataupun proses ketelitian, peguam itu terus menyanggah. Menurutnya itu hanyalah alasan kosong. Najib yang dianggap sebagai pengarah bayangan dalam SRC sebenarnya sengaja mengelak daripada memastikan proses ketelitian dibuat. Kenapa? Karena apabila tiada ketelitian, lebih mudah untuk penyelewengan berlaku. Bayangkan, proses audit, semakan, semua itu boleh menjadi penghalang besar kepada sebarang manipulasi dana. Jadi kalau dibiarkan longgar, memang senanglah mahu lesapkan duit. Untuk yang mungkin terlupa, SRC ditubuhkan pada tahun 2011 sebagai anak syarikat 1MDB dengan tujuan yang kononnya ingin membuat pelaburan strategik dalam sektor tenaga. Tetapi seperti yang kita tahu, SRC akhirnya sinonim dengan skandal keuangan terbesar dalam sejarah Malaysia. Pada tahun 2021, syarikat itu memfailkan saman terhadap Najib dan juga Nik Faisal, menuduh mereka melanggar tugas fidusiari dan juga amanah secara penipuan. Nilai saman itu bukanlah kecil, 1,18 bilion US dollar. Ia termasuklah kerugian daripada pinjaman 4 bilion ringgit yang datang daripada kumpulan wang persaraan ataupun KWAP pada tahun 2011 dan juga 2012. Duit pension rakyat, tuan-tuan dan puan-puan. SRC kini menuntut pelbagai jenis ganti rugi, bayaran semula kerugian pelaburan, kerugian peluang menggunakan dana itu untuk projek lain, ganti rugi atas pelanggaran amanah, malah termasuk ganti rugi teladan dan teruk dengan kadar faedah 5% setahun. Lebih berat, mereka juga menuntut Najib untuk membayar 120 juta US dollar karena didakwa menerima wang haram melalui beberapa perantara. Dengan kata lain, SRC cuba nak pastikan Najib dan juga Nik Faisal betul-betul bertanggung jawab atas segala salah laku yang berlaku. Kalau kita mahu tambah konteks, jangan lupa Najib kini sedang menjalani hukuman penjara selepas disabitkan kesalahan pecah amanah, pengubahan wang haram dan juga penyalahgunaan kuasa melibatkan 42 juta ringgit dana SRC. Mahkamah Persekutuan sebelum ini pun sudah sahkan keputusan itu. Jadi, saman sivil ini ibarat satu lagi lapisan masalah besar buat Najib. Tapi disinilah persoalan besar mula timbul. Kalau benar Najib sedar duit SRC masuk ke akaunnya, kenapa beliau tidak bertindak segera? Kenapa perlu tunggu sampai terbongkar?
Apakah seorang Perdana Menteri boleh begitu sibuk sampai tidak tahu pergerakan jutaan ringgit dalam akaun pribadi sendiri? Atau sebenarnya beliau tahu tetapi sengaja berdiam diri karena sudah ada rancangan tersendiri? Lagi menghairankan, kenapa nama-nama besar lain dalam lembaga pengarah juga terheret? Syahrul Azral, Suboh Yasin, Ismi Ismail. Adakah mereka juga hanya jadi mangsa keadaan atau sebenarnya sebahagian daripada permainan besar ini? Dan disinilah yang membawa kita kepada persoalan kontroversi yang saya ingin lontarkan kepada Anda semua. Jika benar Najib tidak jujur, seperti yang disebut peguam di mahkamah, adakah itu bermakna seluruh sistem pentadbiran kita pada ketika itu turut gagal mengawal penyalahgunaan kuasa? Bagaimana mungkin seorang Perdana Menteri boleh bertindak sebagai ataupun seperti pengarah bayangan syarikat milik kerajaan tanpa semak dan imbang yang betul? Adakah institusi negara termasuk kabinet, bank negara, malah KWAP sendiri sekadar menjadi penonton? Atau adakah mereka sebenarnya tahu tetapi memilih untuk diam karena takut? Saya yakin persoalan ini akan terus menghantui rakyat Malaysia. Sebab isu SRC bukan sekadar tentang Najib seorang tetapi tentang integriti sistem. Kalau duit rakyat boleh diseleweng begitu saja, apalagi jaminan ia tidak akan berulang lagi? Apa jaminan duit KWSP, KWAP, tabung haji ataupun mana-mana dana awam tidak akan jadi mangsa tangan-tangan rakus di puncak kuasa? Sekarang saya ingin dengar pula daripada Anda. Adakah Najib benar-benar tidak jujur seperti yang disebut di mahkamah ataupun adakah beliau sekadar dijadikan kambing hitam dalam permainan politik yang lebih besar? Adakah wajar Najib saja dipersalahkan sedangkan ada ramai lagi yang terbabit dalam sistem pentadbiran dan keuangan negara ketika itu? Atau adakah kita sedang menyaksikan satu lagi episod wayang besar di mana rakyat jadi penonton tetapi kebenaran sebenar masih lagi tersimpan? Kalau Anda rasa persoalan ini panas, percayalah perbicaraan yang sedang berjalan ini hanyalah permulaan. Banyak lagi fakta akan terbongkar, banyak lagi nama akan disebut, dan setiap kali kita dengar pendedahan yang terbaru, ia akan semakin membuat kita tertanya-tanya. Siapa sebenarnya dalang di sebalik skandal terbesar negara ini? Jadi, sebelum Anda tutup video ini, saya ingin tinggalkan lagi satu persoalan. Bayangkan kalau keputusan kes Saman ini akhirnya mendapati Najib bersalah. Adakah ia akan membuka pintu kepada saman-saman lain yang lebih besar ataupun mungkin melibatkan 1MDB secara keseluruhan? Atau lebih mengejutkan, adakah ia akan didedahkan rangkaian individu berpengaruh lain yang selama ini berjaya sembunyikan tangan mereka? Terus terang, saya rasa kita baru saja menyentuh permukaan. Apa yang berlaku di mahkamah hari ini hanyalah teaser kepada cerita penuh yang lebih gelap. Jadi, kalau Anda mau tahu sambungannya, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, share video ini, dan komen pandangan Anda. Adakah Najib seorang yang tidak jujur, ataupun beliau hanya wayang depan tabir kepada sesuatu permainan kuasa yang lebih besar? Kita jumpa lagi kawan-kawan dalam pendedahan seterusnya. Jangan lupa, ini baru permulaan. Baiklah, jangan lupa seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini jika Anda belum subscribe lagi. Kita jumpa lagi dalam konten yang akan datang. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, dan salam reformasi. Sekian sahaja, terima kasih.